ila Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya wal mursalin li jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa khususan ila hadrati Syekh Daud Al-Fatani wa Imam Al-Ghazali sya'ulillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala musannif rahimahullah ta'ala fi kitabih dan yang mendahului bagi khauf itu 4. Pertama, menyebutkan dosa yang banyak yang telah terdahulu dan banyak lawannya yang telah lalu mereka itu kepada ia menzalim akan mereka itu, dan kau sekarang tergadai, tiada bagimu kelepasan daripadanya. Keduanya, menyebutkan sangat seksa Allah Ta'ala yang tiada kuasa bagimu dengan dia. Dan ketiga, menyebutkan dhaif dirimu daripada menanggung akan dia. Dan keempat, kamu menyebut akan kudrat Allah Ta'ala atasmu manakala dikehendaki dan betapa kehendaknya. Jadi kita sambung berkenaan khauf dan raja. Mudah-mudahan dengan khauf, ini takut ni, menjauh kita daripada maksiat. Dengan raja itu insya-Allah mudah-mudahan kita mengharapkan rahmat Allah Ta'ala, membawa kita sentiasa mengerjakan taat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Khauf dan raja ni anugerah Allah Ta'ala pada kita. Dicampakkan ke dalam hati kita ni perasaan takut. Dicampakkan di hati kita ni perasaan raja harap. Jadi tingkat takut tu dan tingkat harap itu bergantung rapat dengan ma'rifatullah. Dan kita kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan sebenar-benar kenal, kita akan takut kepada Allah dengan sebenar-benar takut. Asma'ul Husna, nama-nama Tuhan 99 nama. Al-Qahhar, Al-Jabbar, Al-Muntaqim, Al-Aziz. Ini nama-nama yang keras-keras. Bila kita betul-betul kenal Allah dengan nama-nama ni, kita akan takut kepada Allah dengan sebenar-benar takut. Orang yang tak kenal Allah, dia tak akan takut kepada Allah. Tak kenal Allah dengan sebenar-benar kenal, dia akan takut. Tak semayang, tak takut. Orang mukmin buat dosa kecil macam bukit hempuk kepala. Orang munafik buat dosa besar macam lalat hinggap kat hidung. Small matter dia kata, benda kecil. Jadi takut ni bergantung pada kekuatan ma'rifah. Innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang beriman ni bila sebut nama Allah, gemetar hati dia, ibarat takut dia kepada Allah. Bila dia sebenar-benar beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Iman atau kenal ni dia tak sama lah sama kita ni. Kita kenal orang lah juga.
Ada yang kena sikit-sikit, ada yang kena sungguh-sungguh. Macam ramai-ramai depan saya ni. Saya pernah kena. Sekali saya main mengajak, jumpa-jumpa bagi salam. Apa khabar ustaz, sihat? Satu je lah. Saya pergi hospital. Sakit. Lepas doktor main periksa saya. Tengok muka. Rasa-rasa macam kenal doktor ni. Doktor kata apa? Ustaz tak kenal. Saya duk pergi dengar kuliah ustaz di masjid Padang Tembak tu. Oh, doktor rupanya. Sebelum tu tak kenal. Hari tu baru kenal dia doktor. Kenal apa? Dia doktor. Mai kawan beritahu, ustaz, awak doktor tu jiran saya. Duduk sebelah rumah saya. Ya. Dia lagi kenal daripada saya. Sebab dia rumah dia sebelah. Lagi rapat daripada saya. Lagi kenal. Dia tak? Mai pakcik mana pula kata, ustaz, awak doktor tu menantu saya. Dia lagi kenal. Mai seorang muslimat kata, ustaz, doktor tu suami saya. Dia lagi kenal. Lagi rapat, lagi kenal. Tak? Jadi lagi orang tu kuat, tinggi makrifah dia dengan Allah, lagi tinggi takut dia kepada Allah. Lagi tinggi makrifatullah, lagi kuat taat dia kepada Allah. Lagi tinggi makrifah dia dengan Allah, lagi harap dia kepada Allah, lagi kasih dia kepada Allah. Jadi ini perkara tuan anugerah Allah Ta'ala kepada kita. Tapi kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, dan yang mendahului oleh kaum itu ada 4 perkara. Perkara-perkara mendahului, mana muqaddimah, permulaan. Yang ni kita boleh ikhtiar, boleh usaha untuk mendapatkan khauf, takut. Hakikat yang mencampurkan di hati kita perasaan takut kepada Allah ialah Allah sendiri. Araftu Rabbi bi Rabbi, kata Rasulullah. Kenal aku akan Tuhanku dengan Tuhanku. Tuhan yang memperkenalkan diri dia kepada kita hingga kita takut kepada dia dengan sebenar-benar takut. Tuhan yang kenalkan diri dia kepada kita hingga kita harap kepada Allah dengan sebenar-benar harap. Tapi kita boleh usaha dengan makna kita kata muqaddimah. Macam jugalah tuan-tuan, Rabbi kata an-nadamu taubatun. Menyesal itu tobat. Menyesal itu tobat. Siapa menyesal dia boleh tobat. Tapi menyesal ni tuan-tuan bukan boleh buat. Kumpul ramai-ramai, mai kita menyesal. Tak boleh dah. Kita cuma boleh muqaddimah, menyesal. Buat perkara-perkara yang boleh membawa kita menyesal. Pama kita baca kitab, baca hadis, baca Quran, betapa jijiknya dosa tu. Bila kita rasa jijik dosa ni, baru kita timbul perasaan menyesal buat dosa. Kita berzina dengan isteri orang. Kalau orang berzina dengan isteri kita rasa macam mana? Cuba rasa perasaan tu. Kalau kita berzina dengan anak orang, kalau orang berzina dengan anak kita rasa apa? Ini perbuatan jijik. Fikir-fikir tu baru dia main menyesal. Ni orang Melayu tak mau fikir. Malas nak fikir. Dia kena fikir hingga membawa kita menyesal. Akhirnya membawa kita taubat. Fikir, kalau aku buat dosa ni, Tuhan tak ampun dosa aku, aku mati tengah buat dosa, fikir apa nak jadi kat aku? Aku akan dihumban ke api neraka, aku akan dipukul oleh malaikat. Polis tangkap kita, masuk lokap, dia tumbuk kita pun kita tak tahan, nak kena penampak malaikat. Panas dunia pun tak tahan, nak panas api neraka, jangan cakap lah. Gigit lipan nyamuk gigit pun tak tahan, semut kata gigit pun tak tahan. Macam mana patukan ular berbisa dalam kubur kosong? Fikir ni dia akan membawa
kepada menyesal. Bila dah menyesal barulah tobat. Tu Nabi kata an-nadamu taubatun. Menyesal itu tobat. Nah, begitu juga kalau kita makna kata nak supaya ada perasaan takut di hati kita ni kepada Allah, takut dosa, takut tu, takut ni. Ini Imam Ghazali dengan Allah Ta'ala buka pintu hati dia, dia nampak mukaddimah, faktor-faktor yang boleh membawa kita tuan-tuan sekalian boleh takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa dia? Pertama, menyebutkan dosa yang banyak yang telah terdahulu. Dosa yang kita telah buat, banyak dosa kita buat. Kadang-kadang dosa kita tak tahu tuan-tuan. Saya baca tuan-tuan di pondok bab mengumpat. Mengumpat ni tuan-tuan termasuk dalam dikatakan mengumpat. Hati kita ni buruk sangka dengan kawan kita, dengan sahabat kita, kita buruk sangka dengan dia. Ini pun jatuh mengumpat. Mengumpat belakang dia. Ni sampai peringkat tu. Ini dosa-dosa yang kadang-kadang kita tak tahu dia dosa. Mati esok, Masya Allah, fikir apa yang kita buat. Kita main mengaji, kita jumpa lah apa yang telah kita lakukan pada saudara-saudara kita. Buruk sangka kat dia, kita mengumpat dia, kita perbodohkan dia, perkecilkan diri dia dan sebagainya. Fikir balik dosa yang kita telah buat. Apa yang Tuhan perintah kita tak lakukan, itu dosa. Meninggalkan wajib, dosa. Mengejarkan yang ditegak oleh Allah, dosa. Fikir dosa yang telah pernah kita lakukan. Dan banyak lawannya yang telah mereka itu kepada ia menzalimkan mereka itu. Lawan kita yang kita telah zalim dia, kita ceroboh tubuh badan dia, agama dia, kita kata ke agama dia. Walaupun betul kurus macam lidi, walaupun dia kurus, kalau dia dengar cakap kita tu dia marah, itu nama mengumpat. Kita mengumpat kat dia. Berapa banyak kita dah mengumpat dekat dia. Dosa ni jangan main tuan-tuan. Dosa ni kata Imam Ghazali, berat dosa menghalang kita ringan berjalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nak tahu kata dosa tak dosa, cuba buat ibadat tengok. Bila rasa berat, itu kita ada dosa lah. Balik rumah sekali lagi, tuan-tuan ambil semayang, ambil Quran, baca tengok. Cubalah baca. Tuan-tuan baca semuka nak 2, baca 2 nak 3, baca 3 nak 4. Alhamdulillah, insya-Allah. Tapi tuan-tuan, kalau kita baca makna mengantuk, baca sebaris pun nak mengantuk dah. Ini mesti ada tak kena kat kita. Kata Fudail Ibn Iyad, "Iza lam taqwa ala khiyamil lail wa siyamin nahar, fa'lam annaka mukbulun." Bila kamu dapati kamu tak ada kekuatan untuk bangun malam, wa siyamin nahar, kamu tak ada kekuatan nak berpuasa di siang hari, fa'lam annaka mukbulun, ketahui oleh kamu sebenarnya kamu tertambat, kamu terikat. Qad kabbalatka qati'atuka, yang tambat kamu dosa-dosa kamu. Yang ikat kaki kita dosa kaki, yang ikat tangan kita dosa tangan, yang ikat mata kita dosa mata, yang ikat mulut kita untuk berzikir dosa mulut. Dosa-dosa inilah celaka yang besar tuan, yang menghalang kita berjalan di jalan Allah. Dosa ibarat beban. Macam mana kita nak berjalan kalau kita bawa beban yang berat? Tanggung baja 50 kilo buah tebau, jalan tengok. Tengok lori trailer bawa besi berat naik bukit berapit, nyut tak boleh pergi pasal bawa benda berat. Kalau buang besi tu, lari punya laju. Sebab itu celakanya dosa ni tuan-tuan.
Dia sebagai beban yang menyebabkan kita tak mampu buat ibadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi kata kita tidur malam. Tidur malam tuan-tuan, kita diikat oleh syaitan 3 tali yang mengikat kita. Sedang pukul 4.30, tengok jam 4.30, sebut nama Allah. Alhamdulillah kah, subhanallah kah, Allah apa-apa sebut asalkan nama Allah. Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Sebut nama Allah. Terongkai 1 tali. Tuan-tuan bangkit, tuan-tuan pergi ambil uduk, jangan cerita banyak. Terongkai 2 tali. Tuan-tuan terus main dekat semayang, usalli sunatat tahajudi rak'ataini lillahi ta'ala, Allahu akbar. 3 tali terputus. Hari itu tuan-tuan bebas daripada pengaruh setan. Setan tak boleh kacau kita hari itu, sebab kita tali-tali dia dah putus habis. Boleh dah buat macam tu. Celek-celek mata, pukul 4.30 pagi, setan kata awal lagi tahajud kena apa dah. Boleh ke dia, kita tarik selimut lagi, setan ikat lagi kejap lagi tuan-tuan, orang azan subuh, as-salatu khairum minan naum. Kita terjaga, tak bangkit lagi. Setan kata baru azan, khamat dah lagi, boleh tidur lagi. Kita pun tarik selimut, dia ikat lagi kejap lagi tok bilal khamat. Wow. Kita pun terjaga. Setan mai pula tuan-tuan. Dia kata pagi ni pagi jemaat, tu imam baca surah sejadah panjang. habis habis kita hari tu tuan-tuan, habis. Ni semua salah kita, dosa kita. Fikir balik, kalau Tuhan tak ampun aku mengabaikan perintah Allah, ya Allah, apa nak jadi aku ni, kan? Benda-benda macam ni makna menakutkan kita. Jadi takut ni lah tuan-tuan menyebabkan kita makna meninggalkan apa yang Tuhan larang dan kita buat apa yang Tuhan suruh. Yang pertama, fikir balik dosa kita, termasuk pada makhluk yang pernah kita zalim. Dosa kita dengan makhluk lagi payah tuan-tuan. Nabi jumpa minta halal kat dia, bukan senang tak, cukup payah. Dosa dengan Allah bukanlah mudah pula, tapi kalau Tuhan ampun, habislah, Masya Allah. Tunai syarat-syarat taubat. Tapi dengan makhluk ni payah kira tuan. Berani pergi cerita kat dia, mak minta maaf mak, aku yang duduk fitnah hang dulu ni. Hang no, dia pagi belajar apa ni. Alarat tu. Kenangkan balik dosa kita, kezaliman kita kepada sahabat-sahabat kita, ya, menzalim akan mereka itu, dan engkau sekarang tergadai. Kau maksud tergadai, tak terlepas. Kita ambil barang, kita gadai barang, kita gadai barang tu, dia pegang. Pasal kita dah ambil duit dia, lama mana tak tebus, barang tu jadi dia pegang itu. Lagi dosa kita tak ditebus, tergantunglah kita tuan-tuan. Allah azab kita nanti. Bukan senang nak tebus di akhirat besok. Fikir balik, ya Allah, kalau Tuhan tak ampun, orang yang ku zalim tak ampun, apa jadi dengan aku? Azab Allah amat dahsyat, tak mampu kita tanggung. Fikir ni tuan-tuan akan membawa kita takut kepada Allah Ta'ala untuk mengerjakan larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Tuhan campak kita masuk neraka,
zuqu azabal hariq, rasalah azab aku yang pedih. Dalam ayat lain Allah kata summala yamutu fiha wala yahya. Orang masuk neraka ni tuan-tuan tak hidup tak mati. Nak kata mati tak macam mati, nak kata hidup tak macam hidup. Macam mana kita pun tak tahulah tuan-tuan. Tapi azab tu bertambah-tambah berat, hari-hari bertambah berat. Tak mampulah kita tuan-tuan. Memang tak mampu. Fikir-fikir macam ni, dia akan bawa kita perasaan takut yang membawa kita jauh daripada maksiat. Itu dia. Sekarang selagi kita tak bertaubat, kita tergadai. Kita tak bebas diikat dengan dosa-dosa kita. Celaka dosa saya sebut tadi menyebabkan kita tak mampu nak buat ibadat. Berat dosa menghalang ringan berjalan. Ikatan dosa menyebabkan anggota kita tak boleh bergerak kepada ibadat. Kalau duduk atas muka bumi tak boleh buat ibadat, inilah celaka yang paling besar lah tuan-tuan. Celaka yang paling besar. Sedangkan di dunia ni tempat buat ibadat. Akhirat besok tempat menerima hasil. Ni tak boleh buat ibadat. Mati tak boleh buat dah. Semayang mati tak boleh semayang dah. Nak baca Quran pun dia tak ada dah. Dalam kubur tak boleh buat apa. Nak buat ibadat ni di dunia ni. Ad-dunya mazra'atul akhirah, kata pepatah. Dunia ni tempat bercucuk tanam. Hasilnya kita kecap di sana besok. Bila kita tak boleh buat ibadat tuan-tuan, nak makan apa sana, nak pakai apa, nak duduk di mana, selama-lama azab kita di sana. Fikir-fikir macam tu akan membangkitkan satu semangat untuk kita perasaan takut masa depan kita. Ini yang membawa kita bertaubat. Sesat jalan, kita patah balik biar betul jalan. Berbetul balik keadaan kita yang dah tak kenal. Itu dia. Maka sekarang kamu tergadai, tiada bagimu kelepasan daripadanya. Nak tebus balik tak ada dosa-dosa tu, melainkan dengan taubat. Jadi kita bertaubatlah. Takut ni yang membawa kita bertaubat, menjauhkan kita daripada dosa dan bertaubat di atas dosa yang kita telah lakukan dahulu. Satu. Dan keduanya menyebutkan sangat seksa Allah Ta'ala yang tiada kuasa bagimu dengan dia. Azab Allah ni seksa tuan-tuan, seksa. Jangan kata di akhirat, dalam kubur pun cukup lah. Nabi bila cerita azab kubur tuan-tuan, himpitan kubur tu, masuk je mayat, kubur kata la marhaban wala ahlan. Kubur terus menghimpit si mayat. Nabi tunjuk jari dia lagu tu, macam tu, berselang-selang jari tu. Nabi tunjuk macam tu. Bagaimana dada kita dihimpit, jasad kita dihimpit oleh kubur. Tahan. Bukan setakat tu, Allah melepaskan 70 ekor ular berbisa. Ular ni tuan-tuan, kata Nabi, kalau dia terbit ke muka bumi ni, dia hambur bisa dia. Bumi yang kena bisa takkan tumbuh lagi tumbuh-tumbuhan sehingga hari kiamat. Bukan seekor, 70. Dia patuk, dia belit. Saya masa di Kedah duduk pondok, Tok Guru kata kalau hampa ni hebat sangat, ambil ular ayak, boh dalam kelambu. Ular air ni tuan-tuan, dia bukan bisa. Tapi ambil di bendang tu, ada ular ayak tu, ambil boh dalam kelambu, hampa boleh tidur. Mana boleh tidur. Ular ayak pun kita tak mampu. Ni ular berbisa lah. Tak tahu nak cakap lah. Bila kita kenang ni, tak mampu kita menanggung azab seksa Allah tu, memang kita tak mampu. Perit tuan-tuan. Kalau kena ni tak ada, tidak. Duk kena selalulah. Tak tahan kita tuan-tuan. Kita fikir betul-betul benda ni. Sebelum kita nak buat maksiat, nak derhaka pada Allah, bila kita nak meninggalkan ketaatan, kewajipan yang Allah perintah pada kita, fikir habis, sanggup tak aku tanggung?
azab neraka Allah. Kita tengok aurat perempuan, betul lah tengok aurat orang dosa kecil, tapi dosa tu dia paku di api neraka kita dengan paku api neraka. Ambil abu rokok, butir rokok, cucur mata, tak ada. Mana tahan, memang tak tahan dia. Kena gigit lipan pun tak tahan, kena gigit semut pun tak tahan, kena gigit dengan patuk ular dalam kubur. Bukan kerja dia. Fikir betapa azab yang Allah bagi kat kita, kita akan terima akibat kita buat maksiat tu. Itu dia. Ya. Sangat azab siksa Allah yang tiada kuasa bagimu dengan dia. Tak ada kuasa nak menghadapi makna kata kesakitan tu. Itu dia. Kedua. Dan ketiga, sebutkan dhaif dirimu daripada menanggung akan dia. Sebut dhaif, lemahnya kita nak menghadapi segala azab sengsara tu, tak mampu kita tuan. Dahaga di dunia ni pun kita dah tak mampu, macam mana dahaga di akhirat. Tak tahulah tuan-tuan. Kalau siapa biasa kena interrogate dengan polis sepak dia bagi penampak, tu pun tak tahan. Ni penampak malaikat ni, pukulan malaikat, tahan. Sebab itu kita tuan-tuan, orang buat zalim kat kita tak apa, jangan kita zalim orang. Kita cukup takut besok dibalas oleh Allah Ta'ala di akhirat besok. Tak mampu kita menanggungnya. Memang tak mampulah tuan-tuan. Bila terlintas hati nak buat apa dilarang oleh Allah, fikir, apa kata kalau aku mati masa aku tengah buat maksiat. Fikir yang tu, membawa kita sentiasa buat kebajikan. Tuan-tuan, diulang alik main masjid, sembahyang 5 waktu. Saya dah tengok tuan-tuan, orang yang diulang alik main masjid ni, dia mati sama ada nak main masjid, balik masjid, atau tengah ada di masjid. Macam tu ya. Orang yang rajin baca Quran, dia mati sama ada ambil uduk nak baca Quran, atau tengah baca Quran, atau lepas baca Quran. Ada tu imam tu tuan-tuan, tu imam masjid Bukit Minyak, dia pergi tazkirah Ramadan, dia orang cerita tengah khutbah lah tuan-tuan, tengah khutbah, dia setiap minggu khutbah di masjid tu, daripada muda khutbah, tengah khutbah, ittaqullah usikum wa iya ya bitaqwallah. Tuan-tuan, saya pesan diri saya dan diri tuan-tuan semua, bertakwalah kita kepada Allah. Duduk tu duduk pegang tongkat, duduk, jatuh, mati. Allah Rabbi ya Karim. Orang tengok semua cemburu lah tuan-tuan. Betul. Allah ingat tengok macam mana kita. Kalau kita rajin main masjid, tuan-tuan tengoklah kebanyakan orang tu, dia tengah main masjid ke, balik masjid ke, nak mari masjid ke, jadi macam tu. Allah pilih macam tu. Sebab tu saya tuan-tuan istiqamah lah. Ujung-ujung usia ni tak ada masa dah kita nak buat apa benda pelik-pelik. Buatlah zikir ke, baca Quran ke, tahajud jangan tinggal, sunat duha jangan tinggal. Zikir tengah sebut la ilaha illallah, mati. Masya Allah. Di Kuala Terung, tuan-tuan kalau Padang Remeh nak pergi Terung, ikut Kuala Terung Padang Remeh, sebelum Simpang 3 tu, Simpang 3 Kuala Terung tu ada masjid belah kanan, atau Masjid Nurul Hidayah, Sungai Bembang Terung. Tuan-tuan, tukang masak nama Pak Din, nama betul dia tak tahu, kami panggil Pak Din. Orang senyum ya, tak senyum. Ada masjid kuliah apa, dia lah tukang masak. Lepas di sana kalau ada kuliah ada makan, lepas kuliah tu kat Isya makan, dia masak.
Hang bagilah apa duit cukup. Tak cukup dia tambah duit dia. Tuan-tuan tahu apa jadi kat dia? Bulan Ramadan, malam jemaat, tengah sembahyang Isyak. Dah lah Ramadan, malam jemaat, tengah sembahyang Isyak, mati tengah sujud. Aduh. Orang sembahyang mayat dia penuh masjid. Pagi esok pengurus masjid pecah rahsia dia. Sejak masjid ni ada Pak Din ni lah bayar bil api, bil air. Siapa pun tak sangka. Dia kerja tebang bakau ya, kerja kampung ya. Bil air, bil api dia yang bayar. Allah tunjuk kat kita kebaikan orang ni. Mati malam jemaat, bulan Ramadan, tengah sembahyang Isyak, tengah sujud. Aduh. Jangan fikir lah tuan-tuan, kita nak mati ni. Fikir macam mana kita nak memilih mati husnul khatimah. Buatlah kebajikan, jangan nak buat benda pelik-pelik, nak buruk sangka kat orang, nak mengumpat dari batu api. Tak payah. Dosa kita pun tak larat kita nak tanggung, kita nak tanggung dosa orang lagi, tak malah, sudahlah. Minta yang lepas-lepas Tuhan ampun. Yang akan datang ni, aku nak penuhkan hari-hari hidup aku. Makna kata dengan melakukan ibadat kepada Allah, mudah-mudahan Allah jemput aku tengah buat ibadat. Nak macam tu lah tuan-tuan. InsyaAllah mudah-mudahan. Tu yang ketiga, menyebutkan di hati, ingat di hati. Zikir di hati sangat siksa Allah Ta'ala. Siksa Allah tu dahsyat. Azab tak mampu kita tanggung tuan-tuan. Kalau kita kata manusia ni azab dia tambah terang mana? Panggil pemimpin Jepun, pemimpin Rusia, pemimpin Amerika, pemimpin Jerman, Belanda, timbulkan satu kemarahan. Manusia kalau marah, kita ada buat apa? Dia ada pistol, ambil pistol, tembak, mati, habis. Dia tak? Allah Ta'ala tentu dia murka kat kita. Bukan dia matikan kita, dia lempak kita masuk neraka. Tak mati, tak hidup. Summa yamutu fiha wala yahya. Kemudian mereka tak hidup, mereka tak mati. Summa yamutu fiha, mereka tak mati wala yahya. Hidup pun tak, mati pun tak. Macam mana kita pun tak tahu nak habaq. Tak tertanggung lah tuan-tuan. Kita cuma mengharapkan belas kasihan Allah Ta'ala aja. Minta Tuhan sayang kat kita, kesian kat kita, jauh kita daripada azab Allah Ta'ala. Lepas itu kita kena menempuh jalan ke syurga. Kita nak syurga, pergi jalan syurga. Anak neraka, ini jalan dia. So mahadaina dain. Kami bentang dua jalan. Satu jalan syurga, satu jalan neraka. Jalan syurga ni payah sikit. Falak ta'amal aqabah. Kenapa kamu tak pilih jalan aqabah, jalan mendaki? Jalan syurga, jalan mendaki, jalan payah. Ala innal jannata hufat bil makarah. Jaga-jaga, syurga itu dikelilingi oleh perkara yang benci oleh hawa nafsu. Nafsu tak suka jalan syurga. Bangkit tahajud, nafsu tak suka. Sembahyang jemaah suka. Baca Quran, nafsu tak suka. Sedekah, nafsu tak suka. Tapi ni jalan ke syurga. Kalau kita nak pergi ke syurga, bersedia ikut jalan bersusah payah. Jalan mendaki disebut oleh Allah. Falak tahamal aqabah. Kenapa kamu tak pilih jalan mendaki? Sedangkan jalan ni jalan ke syurga, jalan yang dibawa oleh para-para nabi, para-para siddiqin, syuhada dan salihin. Jalan ini kita ikut. Sebab ada dua aja tuan, syurga neraka. Kalau kita tak masuk, kita masuk neraka. Dua ya. Jalan nombor 3 tak ada. Jadi kita ada peluang untuk memilih sekarang ni. Pilihlah. Buat keputusan. Nak jalan syurga, ni jalan. Mengaji,
mai berjamaah, jangan asal dengki ke orang, hubung silaturahim. Orang bergaduh kita bagi damai. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawat. Orang beriman tu bersaudara, damaikan saudara kamu yang berkelahi. Jangan tunjuk sombong nak bergaduh sama-sama Islam. Jangan. Walaupun jalan syurga tu payah, kita kena ikut sebab jalan lain tak ada. Kalau tuan-tuan nak pergi ke pondok saya, kalau apa ikut buah ni jalan, kau nak apa kena aku nak pergi pondok Ustaz Siddiq, kau nak pergi jalan syurga walaupun payah, aku nak pergi situ, payah pun payah, kena ikut. Tumpang kita hidup ni, dah mati tak payah dah, dah mati tak payah. Orang mati ni menyesal, betul. Kalau Allah kata kita pergi kubur, kita dengar, nampak dengar. Kalau Allah kasyaf, orang kubur merayu-rayu kepada Allah Ta'ala, minta hidupkan balik ke dunia. Mereka nak beramal soleh, mereka nak mengaji, mereka nak main masjid, mereka nak sembahyang jemaah, mereka nak bersedekah dan sebagainya. Kalau kita kasyaf, kalau tak kasyaf, kita dapat batu bisan ni lah. Kalau Tuhan buka hijab, kita akan dengar ahli kubur merayu-rayu, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Allah, aku dah dengar, ya Allah, aku dah lihat, aku dah dengar, ya Allah, hantarlah kami balik ke dunia, kami nak beramal soleh. Tak payah tuan, dah mati malam nak hidup. Sedangkan kita yang hidup di dunia ni tak ambil faedah ni, tak ambil manfaat baki-baki umur kita. Rugi sangatlah tuan-tuan, rugi sangat, amat merugikan. Baik itu saya menyeru diri saya dan tuan-tuan, marilah kita buat ibadat. Tak ada siapa boleh tolong kita melainkan Allah. Jadi Allah Ta'ala akan tolong orang yang dia kasih. Untuk mendapat kasih sayang Allah macam mana? Buatlah ibadat. La yazalu yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu. Sentiasalah orang yang nak menghampirkan dirinya kepada Allah dapat menghampirkan dirinya kepada Allah bin nawafil, dengan ibadat-ibadat sunat. Semayang mesti berjamaah. Mayang tu pula ada rawatib, qabliyahnya, ba'diyah, tunai semua-semua ni. Pagi-pagi sunat duha, malam-malam sunat tahajud. Zikrullah, ya allazina amanu zikrullah zikran katsira. Wahai orang beriman, zikirlah kepada Tuhan dengan zikir yang banyak. Banyakkan zikir. Kenapa perlu tengah malam? Oh, tengah malam tuan-tuan doa makbul. Yang zirullah azza wa jalla kulla lailatin ila sama'i dunya hatta yabqa sulusul lailil akhir. Turunlah Allah ke langit dunia ini sehingga 1/3 akhir malam. Maksud turun Allah ke dunia ni, pintu langit terbuka luas, rahmat Allah mencurah-curah, terutama 1/3 akhir malam. 3 pagi, 4 pagi, 5 pagi. Waktu ni tuan-tuan, doa cukup mustajab. Fayaqulu, dan Allah berfirman, man yad'uni fastajiba lahu. Siapa antara kamu yang nak berdoa, berdoalah, aku akan mustajabkan doa dia. Ambil peluang tuan-tuan, ambil peluang. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Baca doa tu, ya Allah, minta kita dimasukkan ke syurga, minta kita jauh daripada api. Minta waktu tu doa cukup makbul. Man yas'aluni fa'utiyahu. Siapa yang nak minta, aku nak bagi. Siapa nak doa, aku nak makbul. Siapa yang minta, aku nak bagi. Wa man yastaghfiruni fastaghfir lahu. Siapa yang nak minta ampun, minta ampun, aku bersedia mengampunkan dosa mereka. Ambil peluang lah tuan-tuan.
Rahimallahu rajulan qama minal lail fasalla. Allah rahmati seorang suami, laki-laki suami yang bangun mengerjakan solat di waktu malam. Habis dia semayang, dia bangunkan isteri dia, bangunlah yang semayang malam, pahala dia besar. Isteri dia tak bangun, pergi bilik ayak, basuhkan tangan kita, sapu muka dia. Isteri pun bangun semayang sekali. Alhamdulillah. Rahimallah imra'atan qamat minal lail fasalla. Allah rahmati seorang isteri yang bangun tengah malam mengerjakan solat di waktu malam. Lepas dia semayang, dia gerak suami dia, bangunlah bang, semayang malam, pahalanya besar. Kalau suami dia tak bangun, dia pergi bilik air, dia basahkan tangan dia, kemudian dia sapu muka suami dia. Suami pun bangun malam. Suami dan isteri yang bangun malam, dua-dua ni dirahmati oleh Allah Ta'ala. Rumah tangga mereka diberkati oleh Allah Ta'ala. Wallahu ja'alakum min buyutikum sakanan. Allah menjadikan rumah tangga mereka itu sakanan, tempat turunnya sakinah. Baru dapat anak soleh, baru dapat keberkatan hidup. Semuanya dengan ibadat. Lagi dekat kita dengan Tuhan, lagi rahmat hidup kita, tuan-tuan. Tak maukah hidup macam ni? Tentu kita nak. Kalau tiap-tiap rumah macam ni, akan melahirkan masyarakat yang bertakwa pada Allah. Kalau masyarakat macam ni, melahirkan negara. Baldatun tayyibah wa rabbun ghafur. Ini yang kita nak. Hidup kita dekat dengan Tuhan. Tak usah buat lagu mana lah, tuan-tuan. Kita satu hari kita akan mati. Kita akan mengharapkan belas kasihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut kemurkaan Allah. Tak tertanggung dik kita azab Allah Ta'ala. Itu dia. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, kata musannif rahimahullah ta'ala, ya, ketiga, sebutkan dhaif, lemah diri daripada menanggung akan dia azab tadi ni. Tak mampu kita, tuan-tuan. Ila ilas tulil firdausi ahla wala akhwa ala nari ni jahimi. Aku tak layak masuk syurga firdaus ya Allah, tapi aku juga tak mampu menanggung azab neraka jahimmu ya Allah. Sebab itu ampunlah dosa aku. Jadi Tuhan suka orang yang merendah diri. Orang yang merendah diri ni dia akan jinak dengan Tuhan. Tuhan benci orang sombong. Minta pohon Allah Ta'ala beri kita taufik dan hidayah, kekuatan untuk buat taat. Dan lepas buat taat, syukur tak terhingga Allah bagi hidayah kat kita, petunjuk dan taufik untuk buat ibadat. Semua Allah, daripada Allah. Dan yang keempat, kamu sebut akan khudrat Allah Ta'ala. Apa makna khudrat? Taksir. Allah boleh mendatangkan manfaat, Allah boleh mendatangkan mudarat. Allah boleh campak kita ke neraka, Allah boleh masukkan kita ke syurga. Siapa tak boleh halang? Kalau Allah nak siksa hamba dia, siapa tak boleh siksa? Azab Allah Ta'ala, tuan-tuan, boleh meleburkan batu dan besi. Besi yang ketul itu boleh cair, tuan. Apa sangat dengan kita ni? Allah, kerdilnya kita ni dalam menghadapi makna kata kehebatan, kekuasaan Allah. Kamu sebut, kamu ingat akan khudrat Allah Ta'ala atasmu. Kita la hawla, tak ada daya kita langsung, tak ada kuasa untuk berhadapan dengan kekuasaan Allah Ta'ala. Kita terlampau kerdil. Itu dia. Manakala dikendaki, kalau Allah kendaki mengazab kita, tak ada siapa boleh halang. Tak apa tak boleh sekat. Dan betapa hendaknya, mana dia nak, tak boleh sekat, tak boleh halang. Jadi peluang kita duduk di dunia ni, kalau kita dah tersilap, bertaubat. Dengan teruskan hidup maksiat,
cukup-cukuplah yang lepas-lepas. Karena kita makin hampir tentuan dengan kematian. Ma min nafasin tubdihi illa walahu khadarun fika yumdihi. Dalam kitab Hikam, Syekh Ibn Atta' kata lagu tu, tak ada satu nafas pun yang kamu hembus, melainkan telah Tuhan takdirkan pada azali nafas kamu tu. Banyak mana nafas yang kita nak guna panjang hidup kita, Tuhan dah tentu dah pada azali. Tuhan takdir dah. Yang tahu banyak mana hanya Allah. Tapi ulama sufi kata kita tiap-tiap hari bernafas 24,000 kali. Satu hari kita nafas 24,000. Satu hari. 2 hari 48,000 kali. 3 hari 72,000. 4 hari 96,000. 70 tahun. Saya umur 70. Tuan-tuan kira berapa banyak saya dah bernafas? 70 tahun kali hari 365 hari kali 24,000. Berapa? Abang mah? Ada guru matematik. Kira tengok. 70 kali 365 kali 24,000. Kalau pakai kalkulator, meletup kalkulator tu berasap. Maknanya tuan-tuan, nafas yang kita guna cukup banyak orang. Dia makin tinggal sikit. Mak kita lahirkan kita, bersama-sama kita stok pernafasan. Hari-hari kita guna nafas ni. Nafas makin tambah makin sikit, makin lama makin sikit. Budak kecil-kecil tu nafas dia banyak. Masih banyak. Lepas tu budak-budak lari rata kampung, mana tahu penat. Lari atas bendang. Kita ingat dia balik penat. Tak penat apa lari macam tu. Kita tua lari tengok. Lari-lari terjun dalam parit, jatuh atas bendang. Pasal apa? Nafas kita tinggal sikit. Tu penat tu. Budak-budak nafas dia jenuh lagi. Tuan-tuan bayangkan nafas di hari-hari guna, Tuhan tak tambah dah. Macam kita duduk, kita masuk duit dalam bank. Hari-hari jolok. Tambah dah. Lama-lama kering tak? Satu hari duit akan habis. Begitu ibarat nafas. Hari-hari guna, tambah dah. Maka kita akan bertemu dengan satu hari yang dinamakan hembusan nafas yang terakhir. Mati ya. Dah mati tuan. Nak mati-mati, tak mati pun akan mati. Tapi yang penting sekali, apa akan berlaku lepas mati? Apa yang akan berlaku lepas mati, apa yang kita buat di dunia ni. Bahagia celaka, kita sendiri boleh ukur. Sebab tu peluang-peluang yang Allah bagi ni, gunalah sebaik mungkin tuan-tuan. Hari-hari di ujung-ujung usia kita ni, gunalah sebaik mungkin. Kalau kamu Allah buka hijab, kamu akan cemas. Macam cemasnya budak-budak sekolah, dia ambil SPM. Nak periksa seminggu lagi. Buku banyak lagi tak baca. Persiapan belum lengkap. Dia cemas kan. Dia cukup cemas. Yang pegang buku ni tak kena, bekam buku ni tak kena. Sebab hari peperiksaan makin dekat. Persiapan tak cukup. Kalau kita sedap macam ni tentu kita cemas. Hari ni kita cemas. Banyak lagi aku tak buat. Mana tahajud aku, mana duha aku, mana Quran aku, mana sembahyang sunat aku, mana puasa sunat aku. Banyak lagi belum buat tuan. Itu saya ajak diri saya tuan-tuan semua, mailah. Takut hari yang akan kita jumpa nanti. Kalau kita tak cukup persiapan. Mudah-mudahan perasaan takut ni membawakan kita sungguh-sungguh menjauhkan maksiat dan sungguh-sungguh kita mengerjakan taat kepada Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Kemudian kata musannif rahimahullah taala,
Dan adapun raja, wallahu a'lam. Ya. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, itulah yang dapat saya sampaikan malam ni. Jadi sebelum saya berunduk ni, itulah saya nak maklumkan apa projek saya di Pulau Pangkok tu nampak alhamdulillah lah. Jadi saya rasa-rasa pun dalam keadaan 80% lah yang dah siap, tinggal lagi 20% lah, kira-kira macam tu. Tapi itulah yang saya membimbangkan saya, simpanan duit pun nampak dalam keadaan kritikal lah tuan-tuan. Tadi ni dia yang besar sangat gaji pekerja. Mereka kerja lebih kurang 20 orang, tapi cepat dia orang buat, cukup cepat. Ada bangla apa semua ni. Gaji seorang 150, sehari 3,000, 10 hari 30,000. Jadi duit tu kita kena bayar duit gaji. Barang-barang pula mahal nak hantar pergi Pulau Pangkok. Macam baru ni saya beli mozaik untuk asrama dan juga kelas pelajar 15,000. Sampai sana dia naik belak peri belak Cah. Sampai tepi pantai lori belak Cah lagi. Jadi duit tu dia keluar cukup laju tuan. Hari ni saya cek buku akaun saya, ada lebih kurang 43,000. Nak kena bagi kat tukang pun dah ada 40,000. Tinggal 2-3,000 lagi. Cemas. Jadi malam ni, selain daripada saya minta tuan-tuan yang mampu untuk makna kata berwakaf dan sebagainya, kalau adalah siapa-siapa yang mempunyai simpanan duit, saya mohon untuk dipinjamkan bagi pihak sekolah dengan jalan Qardul Hasan. Qardul Hasan ni pinjam banyak tu, bayar banyak tu lah. Seperti mana yang Allah firmankan dalam Al-Quran, wa aqimus salah wa atuz zakah wa aqridullah qardan hasanan. Dirikanlah sembahyang, keluarkan zakat dan bagi pinjam kepada Allah dengan pinjam yang baik. Memanglah bagi pinjam kat saya, tapi hakikatnya pinjam ni untuk kerja-kerja Islam, kerja-kerja yang Allah perintahkan. Setakat ni pun tuan-tuan sekalian bertubi-tubi, tak berhenti-henti, makna kata sahabat-sahabat kita datang membuat kemah ibadat dan sebagainya di madrasah saya tu di Pulau Pangkok. Baru ni muslimat daripada Taiping mai ramai. Balik muslimat Taiping mai pula Langkawi satu kumpulan. Ni baru-baru ni daripada Masjid Batu dekat Matang Poh, Parlimen Matang Poh, jemaah Masjid Batu mai 30 orang. Mai duduk situ buat ibadat apa semua, adalah aktiviti pantai depa. Ni saya dapat maklumat pula daripada Tambun pun nak mai juga. Ni daripada Kemuntin Taiping, tak berhenti jemaah datang mengimarahkan bangunan tersebut. Setakat ni yang dah siap sebuah surau, 2 tandas lelaki perempuan, sebuah kantin. Rumah guru tuan-tuan saya ingat lebih kurang nak plaster ya. Nak plaster, nak wiring. Tadi saya beli wire pun saja tuan-tuan. Wire untuk wiring ni pun saja 10,000. 10,000 saya beli. Jadi duit tu dia keluar macam ayam. Kita pun tak ada kampung, tak ada nak cari. Kan? Kemudian rumah guru 6 biji, insya-Allah hampir-hampir siap. Saya ingat bulan ni boleh siap kot. Cuma yang ni sikit, asrama dan juga kelas pelajar. Yang tu tengah duk pasang bumbung. Jadi saya rasa kalau tak ada apa-apa halangan, tahun ni boleh siap lah insya-Allah. Jadi kalau siapa-siapa nak bagi pinjam, insya-Allah tuan-tuan, tahun depan kalau projek kita siap, kita boleh bayarlah pelan-pelan insya-Allah. Mana paling lewat pun kita boleh bayar insya-Allah dengan izin Allah. Raya haji kita boleh bayar insya-Allah. Sebab raya haji ni macam ni tuan. Kami jual lembu. Tahun ni saja tuan-tuan, lembu yang kita jual untuk korban 21 ekor. Yang kita belah tu kita jual 21 ekor. Jadi kita jual maksudnya kita urus semualah. Bayar satu bahagian 650, kita berjaya jual 20 ekor lembu biasa. Sekok lembu saduh
lembu yang besar. Lembu biasa satu ekor tuan-tuan kita dapat 4,500 lebih kurang. Kita ada 20 ekor kita buat korban, dapat 90,000. Lembu besar tu saya jual 10,000. Jadi jumlah pendapatan kita hasil korban tu 100,000. Semua 100,000 tuan-tuan kita hantar ke Pulau Pangkor. Semua ni kita korban sana buat bangunan di Pulau Pangkor tu. Jadi tak ada apa dah. Lembu pun dah habis kita jual. Bukan habis semua, habis yang korban tu lah. Jadi macam-macam dah kita buat. Jadi kewangan kita cukup kritikal. Jadi kita harap kalau ada orang yang ada duit simpanan apa semua, saya minta pinjam lah. Cara qardul hasan, kita buat perjanjian. Kita akan bayar balik insya-Allah lepas tahun depan dah siap projek di Pulau Pangkor tu, kita dah tak ada tanggungan berat, kita akan bayar balik. Selewat-lewatnya tuan-tuan raya haji insya-Allah. Bak raya haji kita harap lembu kita tu kita jual satu tahun kita jual lebih kurang 20 ekor lah. Tahun lepas 24 ekor. Tahun ni 20 ekor. Insya-Allah tuan-tuan kita akan bayar balik insya-Allah. Jadi itulah, saya pun tak tahu nak buat apa dah. Yang tu dah yang saya nampak. Jadi kalau ada siapa-siapa yang berhajat atau kawan-kawan yang nak tolong, bolehlah hubungi saya, telefon saya, kita bincang macam mana. Sekolah akan keluarkan surat perjanjian insya-Allah untuk membayar balik pinjaman tersebut insya-Allah. Jadi saya pun tak nampak apa sebab benda ni dah nak habis sangat, tinggal 20%. Jadi kalau kita hentikan projek ni, nak mula balik bayar tuan. Jadi sikit lagi lah, lebih kurang 20%. Kalau tuan-tuan pergi tengok, tuan-tuan tengoklah dengan sendiri. Boleh pergi ke Teluk Nipah, pergi Teluk Nipah, kemudian tu ada rimba camp. Di ujung sekali Teluk Nipah tu belah kanan tu ada camp, rimba camp nama dia. Belakang rimba camp tu lah. Dan saya telah pun buh signboard Madrasah An-Nur. Belakang tu. Berjalan kaki pun boleh, dekat ya. Betul. Jadi itulah tempat yang kita buat tu insya-Allah. Jadi harapan kita kalau siap juga tahun ni, tahun depan kita akan ambil pelajar-pelajar lah untuk program tarbiyah kita insya-Allah. Saya rasa itu sajalah kepada yang saya nak, hasrat saya nak bagi tahu pada tuan-tuan sekalian. Mudah-mudahan makna kata dapat manfaatlah kita bersama kuliah kita malam ni. Mudah-mudahan Allah Taala berkati kita semua insya-Allah. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahsin akhibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Allahumma la tusallit alaina bi dhunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Allahumma ja'al khaira ayyamina yawma nalqa wa anta radin anna waqtim bi salihati a'malana tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin waghfir lana wa liwalidayna wa li masyayikhina wa lil muslimina ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi bil alamin.